Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan ya Albek ya, kalau karena anugerah Tuhan, gereja kita boleh memasuki usia yang ke-36. Mari Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mari kita masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kita hening sejenak di hadapan Tuhan. Ibadah HUT ke-36 GKY Jemaat Palembang, kita akan mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nyanyian Mazmur nomor 8 ayat 2 berkata, Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Mari Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mari kita memuji Tuhan, meninggikan namanya. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas bumi. Sekali dengan penuh ucapan syukur kita naikkan pujian ini. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, Tuhan kami, dimuliakan
atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Dimuliakan atas seluruh bumi. Nama-Mu Tuhan dimuliakan atas seluruh bumi. Mari Bapak Ibu Saudara, bawa hati kita. Kita mau sembah Dia, Raja yang mulia, Raja di atas segala raja. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus segala hormat, sembah puji. Mulia Tuhan Maha Kuasa, dari surga terdengarlah kidung pujian. Tinggikan dan muliakan namanya Yesus. Puji Dia dan sembah Dia, Kristus Sang Raja. Mulia, sembah Raja mulia, Raja atas segala raja, termulialah. Mari tinggikan namanya Yesus. Tinggikan dan muliakan namanya Yesus. Mari puji dan sembah Dia, Kristus Raja. Dan sembah Dia, Kristus Sang Raja. Mulia, mulia, Sembah Raja mulia, Raja atas segala Dia Raja segala raja. Raja atas segala Katakan Yesus, Kau Raja. Raja atas segala raja, Bapak yang baik, terima kasih buat satu lagi kesempatan pada hari ini Tuhan. Izinkan setiap kami untuk boleh datang untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan buat kesehatan yang baik Tuhan berikan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan buat hari yang baru Tuhan berikan kepada kami. Kami juga bersyukur Tuhan atas kasih setia Tuhan yang senantiasa Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Buat kasih setia
selama 36 tahun gereja kami berdiri Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Sehingga karena anugerah-Mu Tuhan, kami boleh menatap hari esok kami Tuhan. Kami boleh bersuka cita Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan boleh berkenan atas ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan disenangkan, Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, Mazmur pasal yang ke-51 ayat yang ketiga mengatakan, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau datang ke hadapan Tuhan. Karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita sangat besar. Mari dengan hati yang hancur datang ke hadapan Tuhan. Biarlah kita yang terhilang boleh kembali dipanggil, diselamatkan oleh kasih Tuhan. Amazing Grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Twas grace that taught my heart to feel, and grace my fears relieve. How preciously that grace appeared the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. Kami bersyukur Tuhan anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih untuk janji keselamatan yang telah Tuhan nyatakan dalam hidup kami. The Lord has promised good to me. His word my hope secures. He will my shield and portion be, as long as life and good.
The earth shall soon dissolve like snow. The sun forbear to shine, but God who called me here below will be forever mine, will be forever mine, will be forever mine. You are forever mine, Lord. You are forever mine. Mari Bapak Ibu, kita boleh bangkit berdiri, kita boleh meriksa hati kita di hadapan Tuhan. Kita ingat begitu besar kebaikan Tuhan, begitu besar anugerah Tuhan menyelamatkan kita seorang yang berdosa. Tapi apa yang kita isi dengan hidup yang sudah diselamatkan? Apakah isi hari-hari kita memuliakan Tuhan? Kalau kita menyadari kita masih bergumul dengan dosa-dosa kita, masih ada dosa-dosa yang kita lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, mari kita boleh kembali mengakuinya di hadapan Dia. Ingat kembali segala anugerahnya, ingat kembali segala kasih-Nya, dan ingat kembali kita mau datang memohon Dia menyucikan kita kembali. Kita mau hidup kembali menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, saat kami kembali ingat betapa besarnya kasih-Mu dalam kehidupan kami, betapa kami bersyukur kami boleh mengenal Engkau, Kau mau nyatakan diri-Mu dalam kehidupan kami, kami boleh mengenal Engkau, mengenal keselamatan di dalam Tuhan Yesus, menerima hidup yang kekal, menerima satu kehidupan yang baru di dalam Engkau. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang ajaib, di tengah dunia yang menakutkan, di tengah dunia yang tanpa tujuan bahkan menuju pada binasa, hidup kami diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu ini Tuhan. Terima kasih Engkau begitu mengasihi kami. Tuhan, Engkau juga mengenal seluruh kehidupan kami. Ampuni Tuhan kalau hari-hari kami masih banyak kali mengecewakan Tuhan. Hidup kami yang begitu berharga yang harus kami isi dengan hal-hal yang berarti, hal-hal yang memuliakan Tuhan. Masih banyak kali kami isi dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Masa kembali kami mengaku Tuhan segala dosa kesalahan kami. Mohon pengampunan-Mu. Baik apa yang keluar dari mulut bibir kami, kata-kata yang sia-sia, kata-kata yang tidak memuliakan Tuhan, kata-kata menyakiti sesama kami, ataupun kata-kata juga yang menjadi batu sandungan bagi orang lain. Mohon Tuhan ampuni juga Tuhan perbuatan kami, masih ada perbuatan yang sia-sia, membawa waktu kami dengan sia-sia, bahkan dengan kehidupan yang berdosa. Tuhan ampuni. Bahkan Tuhan kiranya mau ampuni juga seluruh keberadaan kami. Kalau dalam hati kami, pikiran kami ada hal-hal yang jahat, hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan mengenal seluruh kehidupan kami. Mohon Tuhan ampuni. Bahkan Tuhan kalau ada hal yang kami tidak sadari, isunya juga tidak berkenan di hadapan Engkau. Tuhan kiranya mengampuni kami kembali. Sucikan kami kembali sepenuhnya di hadapan-Mu. Layakan kami kembali sepenuhnya dengan darah yang berkuasa. Kami boleh kembali dilayakan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan pengalaman yang begitu berharga untuk memberikan kembali pada kami. Terima kasih hati kami boleh kembali disucikan oleh Tuhan. Hidup kami boleh diperbaharui oleh Tuhan. Biar dengan anugerah Tuhan, mampukan kami kembali Tuhan melalui hidup yang Tuhan masih berikan untuk hidup kami boleh berkenan kepada Tuhan. Hidup yang terbaik boleh kami jalani untuk memuliakan Tuhan. Melalui kata-kata dari mulut bibir kami, melalui perbuatan kami, dan seluruh kehidupan kami boleh memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, saya bersyukur untuk anugerah-Mu, untuk pengalaman yang berharga yang Tuhan berikan bagi kami hari ini. Kami sungguh mengucap syukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang mengasihi setiap kami. Amin. Bapak Ibu sekalian, janji dosa untuk kita sekalian terambil dalam firman Tuhan, 1 Yohanes pasal 1 yang ke-9. Firman Tuhan berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita, dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Betapa kita bersyukur waktu kita mengaku dosa kita, Tuhan menyucikan kita kembali.
Mari jemaat sekalian kita ingat kembali juga bersama dengan segenap jemaat Tuhan di segala tempat dan segala abad. Kita ikrarkan kembali pengakuan iman kita, sesuai dengan pengakuan iman Rasul yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Balik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang, menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat persilahkan duduk kembali. Lord, I offer you my life, all I am, all to you. Lord, I want to be with you. In your presence, I am whole. Lord, I want to walk with you. Hold me close in your arms. Lord, I want to be with you. In your presence, I am whole. I will trust in you. I will trust in you. I believe in you. I will walk with you. I will walk with you. I surrender to your plans. You are there in all my struggle. Lord, I trust in you. I believe in you. I will walk with you. I will walk with you. I surrender to your plans. You are there in all my struggle. Lord, I trust in you.
there in all my struggle. Lord, I trust in you. Oh Jesus, I believe in you. I believe in you. Even when the storm is raging, your words guide my heart. Even when it's hard to sing now, I will leave your name on high. Now that every chain is broken and my heart has been set free, I will trust in you. I will trust in you. I believe in you. I will walk with you. I will walk with you. I surrender to your plans. You are there in all my struggle. Lord, I trust in you. I believe in you. I will walk with you. I will walk with you. I surrender to your plans. You are there in all my struggle. Lord, I trust in you. Lord, I trust in you. In Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. 神所爱的弟兄姐妹们，早安！ Pada pagi hari ini mari bersama-sama kita akan merenungkan sebagian firman Tuhan. 在今天早晨，我们思想神的部分的话语。 Kita akan merenungkan bersama dari Amsal pasal 3 ayat 25 dan 26. 我们看箴言书第3章25到26节。 Mari kita bersama-sama memperhatikan bagian firman Tuhan ini. 我们大家来注意这上帝的话语。 Amsal pasal 3 ayat 25 dan ayat 26. 箴言3章25到26节。 Demikian firman Tuhan, janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. 忽然来的惊恐，不要害怕；恶人遭粉灭，也不要恐惊，因为耶和华是你所依靠的，他必保守你的脚，不陷入网罗。 Mari bersama-sama kita minta Tuhan menolong kita di dalam rohnya yang kudus untuk bisa mengerti bagian firman Tuhan ini. 而这求圣灵帮助我们，让我们明白神的话语。 Kita berdoa. 我们祷告， Bapa di dalam kerajaan surga yang mulia, 我们在天上的父神上帝， sungguh kami bersyukur ya Tuhan. 我们就是献上感谢。 Di hari ini, di hari perhentian di mana kami boleh bersama-sama beribadah, Tuhan lagi berbicara kepada kami. 在今天早晨，我们大家能够来到这机会，神你对我们说话。 Secara khusus ya Tuhan, kami sebagai gereja bersyukur dan berterima kasih. 我们曾教会，我们特别向你献上感恩。 Selama 36 tahun Tuhan memelihara gerejamu. 36年来，神一直看顾着我们的教会。 Dan kami sama-sama ingin datang bersyukur kepadamu Tuhan. 我们在一起来到你面前，向你献上感谢。 Demikian pula kami ingin mendengarkan suaramu. 主，我们也要听到主的声音。 Mohon Tuhan bantu kami 主啊，求你帮助我们， agar apa yang kami dengarkan 叫我们所听到的， tidak berlalu begitu saja dari hidup kami. 不是从我们生活中如此的萧然过去。 Tetapi kami berdoa dan berharap 但是我们祷告，我们也我们求神与我们同在。 firman-Mu ini boleh sungguh-sungguh berakar dalam kehidupan kami. 这里话语做事在生命中扎根，
dan juga berbuah lebat di tengah kehidupan yang kami jalani. 在我们生命中也结出你的果子来。 Berkati firman-Mu ya Tuhan. 主啊，请你赐福你的话语， Berkati kedua hamba-Mu yang menyampaikan dan juga menerjemahkan. 主啊，赐福你两个仆人，不论翻讲义的还是翻译的， Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 靠耶稣基督的名求我们祷告， Amin. 阿门。 Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, 神所爱的弟兄姐妹们， tema yang diberikan pada saya di dalam kebaktian ulang tahun kita pada pagi hari ini yaitu Trusting God in the Changing World. 今天早晨给我的在走我感恩的礼拜当中，给我的主题是在万变中的世界中，我们要相信神。 Kira-kira terjemahannya begini saudara ya. 它的翻译就是如此， Percaya kepada Tuhan di dalam dunia yang berubah. 在世界改变的当中，我们来相信我们的神。 Percaya kepada Tuhan di tengah atau di dalam dunia yang berubah. 在这世界一直改变当中，我们相信我们的神。 Saudara, ketika mungkin saudara mendengar akan tema ini, 当你听到这个主题的时候， saya tidak tahu apa yang terbayang dan terbesit dalam pikiran saudara. 我不知道你思维里面是想象着什么。 Tetapi saudara, ketika saya mendengar dan mendapatkan tema ini, 但是当我听到我想到这个主题的时候， saya langsung bicara dalam hati saya, waduh ini tema berat banget. 我在内心说，这个主题是那么的沉重， Ini tema betul-betul berat. 这非常难的主题， Sesuatu yang tidak mudah. 是不容易的一件事。 Bagaimana percaya kepada Tuhan di tengah dunia yang berubah, bahkan lebih cepat berubah. 在一直改变的世界当中，我们怎么样能够相信我们的神？ Saudara, siapa sangka virus kecil, bahkan lebih kecil. Jadi artinya bukan cuma kecil, lebih kecil lagi. Ya, yang awalnya itu ada ribuan kilometer dari Indonesia, tiba-tiba ada di Indonesia, saudara. 我们没有想象到，微小的细菌，这特别微小的细菌，在很遥远的地方，忽然之间来到我们的印度尼西亚。 Mungkin kalau ada di antara kita yang mencoba untuk mengukur begitu berapa jaraknya dari beberapa negara, jauh sekali, saudara. 有人要在怎么样量这个远处，那是非常遥远的一个地方， Virus kecil, bahkan kecil, saudara. 一个非常微小的细菌，是很小的， Ukurannya itu mikron, saudara. 它的量数是 micron 的。 Kita nggak nyangka kalau virus yang sekecil itu bisa sampai di negeri kita. 我们没有想象到这微小的细菌能够来到我们的国家。 Saudara, siapa sangka virus kecil, bahkan lebih kecil lagi, 你想象到这那么微小的细菌呢，特别小的细菌， dapat merenggut banyak nyawa, saudara. 它们夺去很多的生命， Bukan cuma di 不 Indonesia, 止在印度尼西亚， tetapi di belahan dunia 在这 lainnya. 全世界当中。 Bukan cuma merenggut banyak nyawa, tetapi juga merenggut pekerjaan banyak orang. 不只是夺取了许多人生命，但是很多人的生计也被夺取了， Merenggut usaha banyak 很 orang. 多人的企业也被夺走了。 Saudara, virus kecil, bahkan lebih kecil, saudara. 这个微小的细菌特别小的， Bisa sedemikian rupa merenggut banyak nyawa, 它 saudara. 去夺取了许多的生命。 Siapa sangka, saudara, virus 谁能想象 kecil, 到 bahkan lebih kecil, 这个小的细菌 bisa mengguncangkan, memporak-porandakan tatanan ekonomi dunia yang sudah settle, saudara. 能够破碎，能够破坏世界上的经济。 Saudara, virus kecil, bahkan lebih kecil, siapa yang sangka bisa mengguncangkan banyak gereja, saudara. 这个很小的细菌，它也能够破坏，能够捣乱这个我们教会。 Gereja yang sedang berlomba-lomba memegahkan, membuat gedungnya makin besar, bisa menampung banyak orang. Tapi hari ini banyak gereja kosong melompong, saudara. 这个许多的教会，他们在试图他们的建筑更大、更辉煌的这个教堂，让能够很多人接纳，很多人几十人、几万人在那里。但是今天这个建筑物里空无一人， Bukan cuma itu, saudara. 不止这些而已。 Banyak panggung-panggung gereja yang dibangun sedemikian megahnya. Dia diberikan sebuah aksesoris yang lengkap, tetapi hari ini kosong, saudara. 很多教会，它的教会舞台是那么的豪华，是
他们能够很多的在哪里能够表演，但是今天不能够使用了。 Panggung-panggung yang dibalut dengan teknologi paling mutakhir, saudara. Ada videotron, lampu yang berbinar di sana sini, mic atau pengeras suara yang dibeli dengan nilai yang tinggi. Hari ini tidak bisa digunakan karena virus kecil. 这些舞台平常是有千万的那个灯光在那个闪耀着，在那个很雄黄的音乐在那里，但是今天不能够再使用了。 Saudara, siapa sangka karena virus kecil, bahkan kecil sekali, saudara. Akhirnya apa, saudara? Penghasilan gereja makin hari makin merosot, saudara. 但是谁能想象到这个微小的细菌引导了教会的收入日渐减少？ Sebelum COVID-19, banyak gereja berlomba-lomba untuk mendukung proyek pelayanan mereka. 还为这个新冠病炎的时候，很多的教会他们很多的这个服务的项目。 Banyak gereja rela mengeluarkan miliaran rupiah untuk proyek pelayanan. Tapi hari ini, saudara, karena virus kecil, di stop. 许多教会使用了千万的来为这个项目来服务，但是今天只有这个项目只有暂时停止。 Saudara, siapa sangka hari ini 今天怎么样想象到的 dunia 呢？ begitu cepat diporak-porandakan. 世界被这个细菌破坏了， Saudara, ini baru bagian kecil yang saya coba sampaikan. 这是很小的一部分，我怎么样分享给大家？ Kalau kita mau bedah lagi, begitu banyak, saudara. 让我们再看到还有更多的。 Banyak orang hari ini menjerit, di mana Tuhan? Di mana dia berada hari ini? 很多人在那里呼叫神啊，你在哪里？你在哪里啊？ Apakah dia tidak tahu penderitaan saya dan saudara? 他不知道我所遭受的痛苦吗？ Apakah dia enak-enakan tidur di singgasananya? Oh, biarin aja manusia itu menderita. 是活在宝座上，但的程序让世人如此过去吧。 Di mana Tuhan? 神啊，你在哪里啊？ Apakah dia masih berotoritas? 你是还有这个主权吗？ Apakah dia masih berdaulat? 你是还有在哪里掌管着我们吗？ Apakah dia masih peduli terhadap saya? 他还在关怀着我们吗？ Di mana Tuhan? Sana Ketika dia ni在哪 katakan 里？ gereja adalah miliknya. 神啊，你在哪里呀？这个教会是属于你的。 Saudara, inilah yang saya katakan tema ini tidak mudah. 这是我告诉大家，这个主题不是一个容易的主题。 Percaya kepada Tuhan di dalam dunia yang begitu cepat berubah, sekali lagi, tidak mudah. 在这个万事一直改变的世界当中，我们相信神是一个不容易的事情。 Tetapi saudara, kita tidak perlu pesimis begitu rupa. 但是我们不可以这样消极。 Kita sebagai anak-anak Tuhan, 我们成为上帝的孩子们， sekalipun sedang diperhadapkan dengan dunia yang begitu cepat berubah, 虽然面对这个世界如此快速的改变， tetapi kita tidak boleh kehilangan kepercayaan kita kepada Tuhan. 但是我们不可以对神失去这个信心。 Saudara, mungkin saudara ada yang nyinyir di depan kamera monitor TV saudara. Gampang sekali ini Musa ngomong. 但是可能你在想，牧师你讲的那么容易， Saudara, berhari-hari saya bergumul untuk mencoba membahas tema ini. 几天时间我在那里挣扎，想到这个主题。 Betul-betul ini adalah sesuatu yang berat. 是的，这个是非常沉重的问题。 Saya bisa memahami bagaimana beratnya pergumulan setiap kita. 我能够想象我们每个大家沉重的这个挑战。 Pada saat saya menggumuli akan tema ini, 当我想到这个主题的时候， ada seorang jemaat yang datang. 一个会友来到我们当中。 Dan ketika dia datang, 当他来到的时候， dia minta didoakan. 他要求我为他祷告， Karena hampir berhari-hari berminggu-minggu, 因为几个星期的时间， matanya tidak bisa dipejamkan. 他不能够盖上的眼 Itu 睛， bukan karena banyak nyamuk ya, bukan. 不是因为很多蚊子， Bukan digangguin sama orang lain, 不是别人来捣乱他， tapi ketakutan 但是因为他的惊怕，他的害怕， meneror dirinya. 一直在恐吓着他。 Musa, apalagi yang akan terjadi ya? 牧师，在发生什么事情呢？ Dengan tetesan air mata. 他流下了泪水， Saudara, saya terdiam membisu. 我静了， Saya bisa merasakan bagaimana pergumulannya. 我能想象他内心的挣扎。 Saya berdoa, 我祷告， saya minta Tuhan tolong. 我求神帮助。
Saudara, ada begitu banyak orang-orang seperti jemaat yang datang pada waktu itu. 有很多人就像这个会友们如此的。 Di mana belas kasihan Tuhan? 神的怜悯在哪里呢？ Di mana perhatian 神 Tuhan? 的关怀在哪里呢？ Hari-hariku dihabiskan dengan teror. 我每天度过的时间就被恐吓在度过， Hari-hariku dihabiskan dengan sepertinya sebuah bencana. 我每天度过了就是好像个灾难。 Saudara, kalau kita pikir mungkin kita tidak akan mendapatkan jawabannya. 但是我们想到，可能我们没有得到这个答案。 Mari kita kembali kepada firman Tuhan. 我们来到主的话语当中， Oleh karena itu mari saya ajak kita untuk merenungkan dua bagian firman Tuhan 因 ini. 此我要求大家来思想神两个部分的话语。 Saudara, saya harap kita bisa tetap konsentrasi dengan dua ayat ini. 我请大家非常注意这两件经节， Cuma dua ayat lah ya. 只有两个经节而已。 Dua ayat aja berat. 两个经节你不是很沉重的， Katanya mau dapat jalan keluar. 你要想到得到这个解决的方案。 Dua ayat aja nggak mau dipelototin. 这两件经节你应该非常的注意做。 Saya ragukan kalau yang begini. 我要注意到大家。 Ya, oke, 25 dan 26. 25、26节， Saudara, mari kita lihat ayat 25. 我们看25节， Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? 神的话语怎么样说呢？ Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia, saudara. 我用印尼文来读。 Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. 忽然来的惊恐，不要害怕；恶人遭毁灭，也不要恐惧。 Saudara, saya tidak percaya kalau ayat ini ditulis secara kebetulan, saudara. 我没有想说这神的话语是偶然写下的， Atau misalnya begitu penulis Amsal lagi nganggur-nganggur terus kemudian tulis kira-kira begitu 还 ya. 是这个箴言的作者他在很闲空的时候，他说：“我写吧。 Saudara, dengan mudah sebenarnya kita bisa mencerna ayat ini, saudara. ”我们容易明白这个神的话语， Janganlah takut 不要害怕。 kepada kekejutan yang tiba-tiba. 忽然来的惊恐， Kalau saudara ulang-ulang di rumah begitu ya, janganlah takut, kira-kira begitu ya. 有人说不要害怕，不要害怕吧。 Saudara sudah bisa tebak. 你可能想象到猜忌， Musa pasti mau kasih itu ya penjelasan, suruh kita jangan takut. 不是一定要告诉我不要害怕吧？ Saudara, oke, boleh Sudah. jadi saudara benar. 你可能是对的。 Tetapi saudara, saya ingin melihat kita menggali lebih dalam sedikit. 我要大家怎么样深讨神的话语？ Saudara, memang betul bahwa ada kata janganlah takut. 这里告诉我不要害怕吧。 Kita dapat menebaknya bahwa ini adalah sebuah larangan. 我们可以说这个禁止话语， Ini adalah sebuah larangan untuk kita tidak takut. 这告诉我们一个禁止话语，要我们不要害怕。 Tetapi saudara, ini bukan cuma sekedar sebuah larangan. 这不是一个禁止的话语而已， Ini bukan cuma sekedar sebuah larangan biasa. 这不是平常的禁止话语。 Nak, jangan minum es, nanti kamu batuk. 孩子啊，你不要吃冰嘛，那么你要咳嗽。 Nak, kamu jangan minum jangan keluar rumah, nanti kamu kalau keluar kehujanan sakit. 你不要从郊外去，那么出去的时候你要受到下雨，那么你要生病。 Saudara, ini bukan larangan biasa. 这平常的禁止语， Dari mana sih Musa tahu? 牧师你怎么能知道呢？ Nah, saudara sekalian, 弟兄姐妹们， kita kalau lihat begitu ya, 我们如果看的时候， ini memang penjelasannya dalam konteks bahasa Indonesia ya. 这是从印尼语来 Kita sangat 解释， Ya, sangat mengerti mungkin karena ini tata bahasa Indonesia. 可能是印尼语的文化， Saudara, janganlah. Kata janganlah, 不 saudara. 要害怕。 Di dalam tata bahasa Indonesia, saudara, itu ada imbuhan sufiksnya, saudara ya. 在印尼文里有个前润与后润， Biasanya kalau itu imbuhan itu ada awalan dan akhiran. 有前还是后， Nah, kita itu akhiran, saudara. 那是后润。 Nah, dalam kata akhiranlah ini, saudara, 在这后语的当中， dalam disebutkan dalam tata bahasa Indonesia ini adalah sebuah partikel. Dan partikel ini sebenarnya adalah partikel penegasan yang fungsinya untuk lebih menegaskan sebuah kata, saudara. 这是个后一个禁止语，就是强调一个语言一个话语当语词。 Dan poinnya itu, saudara, ingin dikatakan secara harafiah begini. Jangan takut maksudnya agar betul-betul sama sekali sedikit pun jangan takut. 就是害怕，真的不要一点也是不要害怕。 Jadi itulah sebabnya saya katakan ini bukan kebetulan. 我说这不是偶然的。 Kalau kita teruskan lagi, takut kepada apa? 我们说害怕什么呢？ Maka takut kepada kekejutan yang tiba-tiba. 就是害怕忽然来的惊恐。 Apa itu kekejutan yang tiba-tiba? 什么是忽然来的惊恐呢？ Saudara, di dalam terjemahannya kekejutan yang tiba-tiba itu diterjemahkan
ke dalam beberapa kata, saudara. 忽然来的惊恐有几个语言来告诉我们，但你来告诉我们， Salah satunya, saudara, ada teror, saudara. 就是在恐吓， Kemudian bencana, 就 saudara. 是灾难， Ada kengerian, 就是可怕， ada ketakutan besar. 就是很大的惊恐。 Nah, saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, 神所的每个弟兄姐妹们， maka ketakutan-ketakutan seperti itulah yang dilarang, tidak boleh sama sekali tidak dilakukan, saudara. 我们如此的害怕，我们不可以实行如此的害怕心态。 Ditambah lagi juga dengan Jasang kebinasaan langsung. orang fasik, saudara. 就是恶人遭毁灭。 Dengan mudah kita bisa terjemahkan atau artikan itu peristiwa kematian. 我能告诉我们那个死亡的事件， Dan ditutup pada ayat ini bila itu datang. 就告诉我们如果来到的时候， Apa maksudnya, saudara? 它什么意思呢？ Alkitab sudah membukakan jauh-jauh hari. 圣经就告诉我们， Itu tidak mungkin tidak akan datang, tapi persoalannya kapan? 那是要来到，但是问题是何时？ Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan Yesus 神所的 Kristus. 弟兄姐妹们， Seorang pakar psikologi yang bernama Tony Whitehead. 一个心理学家名叫多利威赫的人， Dia membahas di dalam bukunya Fear and Phobias. 他在他书本上恐惧和这个恐惧症的时候 Dia，mengatakan ketakutan bersifat kompleks. Di dalamnya terdapat suatu perasaan emosional dan sejumlah perasaan jasmania. 他说恐惧是复杂性的，在它里面有情感，还有我们人生肉体上的一切的感觉。 Dan itu mempengaruhi cara berpikir, merasakan, bertindak, berhubungan dengan orang lain, Jika berhubungan dengan insiang pihak kau. lain di luar dirinya. 这影响着我们思想、我们的思维、我们的行动、我们与别人联系的方式。 Saudara sekalian, ketakutan jenis yang tadi saya sebutkan ini 刚才我说的这个害怕， tidak bisa dianggap remeh. 我们不能够无视它。 Saudara, sekali lagi saya ingin tandaskan, ini jenis ketakutannya bukan seperti ketakutan akan Tuhan yang dalam Amsal kita bahas ya. 我们说的这个害怕，不是在真理里面告诉我们，我们敬畏神这个含义。 Nah, kalau ketakutan akan Tuhan itu justru malah jadi hormat, justru malah menghargai begitu ya. 我们在哪里害怕神，就是我们怎么样敬畏、我们尊敬我们的神， Nah, hidupnya jadi mau taat kepada Tuhan. 他的生命要顺服神， Nah, itu namanya taat kepada Tuhan. 那就是顺 Takut 服 pada 上帝 Tuhan.，那是敬畏神。 Tetapi takut ini jelas tadi kita sudah katakan takut kepada bencana, teror begitu ya. Hal-hal yang sifatnya mendadak begitu saudara ya. 这个我们告诉我们这个害怕就是我们非常的在恐吓当中，就是非常惊恐的时候是忽然来的惊恐。 Kalau ada satu penafsir katakan ini adalah sebuah bahaya yang mengagetkan dan tidak terduga. 就是告诉我们忽然来的惊讶是我们没有想象到的， Saudara, ketakutan ini tidak bisa dianggap remeh, saudara. 我们不能够无视这个害怕。 Saudara, kita ingat sedikit peristiwa Yesus disalibkan. 我们想到主耶稣被钉十字架的时候， Bagaimana Petrus pada waktu itu menghadapinya? 彼得当时面对的是如何的情况呢？ Saudara bisa lihat di Matius 26, 69 sampai 在 75. 马太福音你可以看到哪里？ Sebelum dia menyangkal, 他还没有否认神的时候， sebelum ayam berkokok begitu ya. 当这个鸡还没叫之前， Dia menyangkal, saudara. 他否认神。 Yang pertama siapa yang tanya? 第一个人问他的是谁呢？ Perempuan. 一个女妇女。 Ya ampun, kalau orang Jakarta bilang cemen amat sih lo, sama cewek aja takut. 他说：“你为此这样，一个对这个女孩你也是害怕。 Tiba-tiba perempuan itu nanya. ”忽然一个女孩来问他， Dalam bahasa orang Jakarta, lu kan yang sama-sama sama Tuhan Yesus kan? Gua udah lihat lu juga sama-sama lu. 你就是与主耶稣在一起的，我已经看到你与主耶稣在一起的。 Kagak, gua kagak sama Tuhan Yesus, kagak, bukan gue. 不是不是，我不在与主耶稣在一起的。 Dia berusaha untuk menolak. 他在那里怎么样拒绝？ Tiba-tiba dia mendapatkan ketakutan seperti ini. 他忽然来到如此的惊恐， Seolah-olah dia diteror, saudara. 就好像他被恐吓。 Padahal sebelumnya dia apa yang dia katakan? 其实他以前他说了什么呢？ Aku berani menyerahkan 我 hidupku. 可以交出我的生命。 Saudara, ketakutan seperti ini jangan dianggap remeh. 如此的惊恐，就是害怕，我们不要误视。 Ada lagi saudara, orang 还有 Farisi dan 法利赛 ahli 人 Taurat. 也就文士们， Dia juga takut, 他也是害怕， diteror oleh orang banyak. 被很多人恐吓。 Saudara lihat Lukas 22 ayat 2. 路加22章第2节的时候， Mereka diteror oleh orang banyak. 他被百姓人来恐吓他 Oleh 们， massa yang begitu banyak. 很多众百姓们，
Akhirnya apa saudara? 后来怎么办呢？ Iya dah, gua bunuh Yesus aja dah. Oke, Apa? gua bunuh Yesus 好 dah. 吧，我杀主，我杀耶稣吧，我杀耶稣吧。 Daripada gua dikeroyok, 比起我被大家殴打， ya gue ikutin dah apa mau lu dah. 我跟随你要什么我就跟随吧， Seperti teror, saudara. 就好像在那恐吓他。 Apa yang saya ingin sampaikan, saudara? 我要告诉大家什么呢？ Ketika ketakutan ini tidak diselesaikan dengan baik, 当我们不好好解决这个恐惧、这个害怕的时候， ini akan membutakan kita. 那让我们够瞎眼， Ini akan membius kita pelan-pelan untuk tidak lagi percaya kepada 那 Tuhan. 要麻醉我们，让我们一点一点的不再相信上帝， Ini akan membius otot-otot rohani kita. 让麻醉我们属灵的生命。 Kita akan dibius sehingga kita tidak lagi bisa punya pandangan yang optimis. 当我们要麻醉我们没有乐观的眼光来看全面了， Pengharapan kita akan ditutup. 我们盼望被蒙蔽了， Kita tidak punya lagi keberanian sedikit 我 pun. 们再没有一个勇气了。 Otot-otot dan sendi-sendi rohani kita dilumpuhkan. 我们属灵的一切精神被破碎了， Bukankah itu yang terjadi dalam kehidupan Petrus? 就是在彼得身上所发生的这个事情。 Pada akhirnya Petrus takut menanggung penderitaan yang Yesus terima. 后来这个彼得害怕，他害怕主耶稣所遭难的苦难。 Petrus takut untuk menanggung penderitaan yang Yesus tanggung. 彼得他害怕体谅做主耶稣所受的这个苦难， Saudara, inilah realita yang terjadi. 这是现实所发生的。 Hari ini berapa banyak di antara kita yang juga mengalami ketakutan seperti ini. 今天我们大多的人也体会到如此害怕的心态。 Bagaimana ya nanti ke depan? 前面的道路是如何的？ Akan seperti apa ya nanti ke depan? 前面的道路是该成怎么样的？ Apakah masih ada harapan? 是还有希望吗？ Ditambah lagi hari ini kita juga sudah mendengar ada new normal. 今天我们看到有新型的这个生活， Normal yang baru. 新型的生活 Emang ada normal yang baru? 是否有这个新型的吗？ Normal ya normal. 那个生活规律就是规律吧。 Tapi bagaimana saya bisa mengartikulasikan atau mengerti normal yang baru? 我们怎么明白这个新的规则生活呢？ Ya paling cuma pakai masker doang 我 kita 只有 tahu. 戴口罩而已， Itu mah kulit-kulitnya aja. 那是外表而已。 Nggak boleh salaman. 我们不可以握手， Kita kan orang Indonesia sukanya 我 salaman. 们是印度尼西亚人，我们大家彼此爱问候、爱握手， Ya udah dah, kita nggak salaman. 我们没有握手了， Tapi bukan cuma sekedar 不 salaman. 只能握手而已， Ada banyak hal yang akhirnya juga terimbas, saudara. 有很多事情都是会影响了。 Kehangatan persekutuan menjadi hilang. 我们平常温暖的一个团契已经失去了， Dan kita harus berusaha untuk memberikan effort lebih supaya persekutuan itu tetap hangat. 我们要在怎么样的一个努力，让我们的团契仍然有个温暖、那个和谐。 Saudara sekalian, inilah ayat 25. 这是第25节告诉我们， Sama sekali, 我们完完全全， betul-betul sama sekali sedikit pun jangan takut. 我们是真的完完全全不可以害怕， Jangan memberi tempat. 我们不要给他一个位置 Saudara, mari kita belajar. 来把我们学习。 Saya tahu, 我 saya 知道 sadar,，我明白，我理解， kita ini adalah manusia terbatas. 我们是有限的人， Tapi saudara, Tuhan, firman Tuhan sudah sampaikan. Mari, jangan takut. 但神的话已经告诉我们不要害怕。 Dulu saudara, waktu bom di Surabaya, 以前在西港，这个泗水有一个爆炸的时候， kami waktu di Surabaya, saudara, dihimbau gereja-gereja dan semua, begitu ya, semua lintas agama, 我们在泗水的时候，所有的教会他们要求我们， semua lapisan masyarakat, 我们大众的人 jangan takut pada teror. 不要害怕这个恐吓。 Ya, jadi pemerintah kota itu mereka pergi ke tempat-tempat ibadah, ke kampung-kampung, ke semua komponen masyarakat untuk menaruh gitu spanduk-spanduk, kami tidak takut teror. 在政府到所有的宗教的地方，到乡村，到社会的人告诉我们，他们会用这个很多主题，他们说不要害怕， Dan itu efektif, saudara. 那是有效的。 Akhirnya kesatuan kita, kekuatan kita makin bersama-sama
terkumpul dan kita betul-betul berani menghadapinya. 后来我们大家都有个勇气，真的可以面对这些。 Mari saudara kita pasang seperti spanduk-spanduk di luar ketika teror bom itu terjadi di Surabaya. Taruh di dalam diri kita, taruh di dalam hati kita, taruh dalam pikiran kita. Jangan takut pada kekejutan yang tiba-tiba. 我们大家都将这个票语放在我们心中，放在我们门外，放在哪里，我们都说，我们不要害怕这个恐吓。 Saudara, bagian yang berikutnya. 接下去的告诉我们， Selanjutnya ayat 26. 第26节， Ayat 26 ada sedikit kemiripan, saudara. 它有一个非常相似的， Disebutkan ayat 26, saudara. Saya Karena asal Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. 因为耶和华是你所依靠的，他必保守你的脚，不陷入网罗。 Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, 神所的弟兄姐妹们， perhatikan baik-baik. Karena Tuhanlah. 注意到，因为耶和华， Dan ini dalam tata bahasa Indonesia memiliki struktur yang kurang lebih sama, saudara. 在印尼语的文化中，他也是如此的说。 Ada penambahan, ada penekanan partikel lah dari dalam kata Tuhan, saudara. 他有个强调语在那个神的单语后面， Tetapi diawali dengan sebuah conjunction, saudara. Sebuah penghubung, saudara. 就是告诉我们有联系的。 Kata karena. 因为 Karena Tuhanlah yang akan. 因为耶和华， Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, 神所爱的弟兄姐妹们， janganlah takut. 不要害怕。 Apa sih alasannya? 他的理由是什么呢？ Saudara, kalau cuma sekedar jangan takut, dipropagandakan, ditaruh, nggak ada gunanya. 要是只告诉我们不要害怕这个话语，那没有意义的。 Tetapi ini yang kedua, 但是是第二告诉我们， yang menjadi alasan utamanya. 这是唯一的理由。 Jangan takut karena apa? 不要害怕，因为什么呢？ Jangan takut karena apa? 不要害怕，因为什么呢？ Ayat 26, karena Tuhanlah yang akan. 第26节告诉我们，因为耶和华， Karena Tuhanlah yang akan. 因为耶和华是， Jadi maksudnya apa sih? 它的含义是什 Saudara, 么？ mari kita fokus kepada kata Tuhan. 我们注意耶和华这个字眼， Kata Tuhan. 在这里，上帝耶和华， Apalagi yang kurang kalau Tuhan sudah intervensi menjamin kita. 他说主耶和华已经保证我们， Apalagi yang perlu ditambahkan? 我们要加添了什么呢？ Sudah cukup. 已经够了， Tidak perlu lagi ditambah-tambahkan. 不需要再加什么呢？ Siapa Tuhan? 谁是神？ Siapa Tuhan? 谁是上帝？ Mungkin sekali ada banyak orang tidak kenal siapa itu Yahweh. 很多人不认识这个耶和华， Tapi hari ini saya mau katakan Tuhan itu adalah penguasa alam semesta ini. 我要告诉大家，耶和华掌管这个宇宙的。 Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan Yesus 神 Kristus, 所爱的弟兄姐妹们， Amsal itu ditulis 真言被学 sebagai sebuah kitab hikmat yang berisi nasihat-nasihat praktis. 这本是写成为一个智慧里面的书，它是里面有适用的这个话语， Untuk apa, saudara? 为了什么呢？ Untuk kita bisa menjalani kehidupan di tengah dunia yang bergejolak ini. 在我们能够在数世万变的这个世界中，我们能够实行我们的生活， Sehingga kita tidak terseret arus dunia ini. 因此我们不被世界的潮流随着世界的潮流而走。 Dan satu hal lagi, saudara, yang perlu 还有一 kita 件 ingat. 事，我们必须知道的， Dituliskan dengan melewati sebuah proses pengalaman hidup yang nyata. 就是经历做他真正的所经历的生活，真实的生活， Ini bukan kebetulan. 这不是偶然的， Ini bukan kebetulan. 这不是偶然的事情。 Firman Tuhan sudah menyampaikannya. 神的话已经告诉了我们， Dan teruji. 已经被试探了，知道了，见证了。 Penulis Amsal sudah melewati fase ini. 这个箴言的作者已经经历了这些， Tuhan cukup baginya. 上帝对他是非常足够的。 Saudara sekalian, apalagi yang ditakutkan oleh Amsal? 这个箴言要害怕什么呢？ Karena Tuhan itu segala-galanya. 因为上帝是所有完全的一切的， Dan itu sudah terbukti. 那已经见证了。 Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan Yesus 神所 Kristus. 爱的弟兄姐妹们， Kalau saudara ada waktu, saudara boleh periksa begitu ya. Mungkin saudara bisa browsing di internet atau cari buku-buku. Ketik Tuhan. 你可以就有时间，你可以在路个哪里找看上帝。
Siapa itu Tuhan? 上帝是谁？ Kalau saya jelaskan di sini nanti kepanjangan, saudara. 就是我在这里告诉大家，变成非常长篇， Ini pesta bisa semalam suntuk. 可能一整天的时间。 Cuman persoalannya saudara sanggup nggak duduk di situ? 你能够在哪里坐在哪里安静吗？ Ada yang nyeletuk, sanggup sih Musa. 有人说我能够啊， Kan kita di rumah. 我们在家里 Ya，saya nggak sanggup. 但是我不能够。 Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, 生出来爱的弟兄姐妹们， persoalannya adalah kita 问题是 betul-betulkah mengenal siapa Tuhan? 我们是真正的明白谁是神吗？ Mungkin hari ini kita hanya kenal Tuhan, ya karena kita disampaikan oleh teman, kira-kira begitu. 我们今天认识神，明白神，因为有朋友告诉我们， Ada penginjil sampaikan 有传道者告诉我们， dalam bentuk nasihat. 在哪里劝勉我们， Mungkin ada orang, kelompok orang yang menyanyikan. 可能有一群人在那里唱， Tapi saudara Tuhan, 但是弟兄姐妹们，上帝 sesungguhnya siapa Tuhan di dalam hidup kita? 在我们生命中，上帝其实是谁呢？ Saudara, kalau kita ingin merasakan dan mengalami, tidak takut sama sekali dengan kekejutan itu. 当我们要体会到我们完完全全不害怕这个惊恐的时候， Jelas, jangan biarkan itu kita alami. 亲知道我们不要体会到这个事情发生， Lawan, tolak. 我们反抗它， Tapi dengan kekuatan apa? 但是用什么力量呢？ Dengan kekuatan pengharapan di dalam Tuhan. 我们就在主耶稣基督里面有这个盼望，我们来反抗它。 Tuhan pemilik alam semesta ini. 上帝是唯有这个宇宙的， Tuhan yang penuh kasih. 他充满了爱， Tuhan yang peduli. 他关怀我们， Tuhan yang bukan cuma sekedar ongkang-ongkang kaki di surga, di singgasana. 他不是在天堂里面坐在哪里而已。 Tuhan yang egois, yang Kasih. mungkin orang banyak kenal bahwa dia adalah Tuhan yang nggak peduli. 那个神是自私的，是很多人不认识他的， Bukan seperti itu. 不是如此的。 Tetapi Tuhan yang mau peduli terhadap pergumulan kita. 但是我们的神，他要关怀我们的挣扎。 Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan Yesus 神所的 Kristus, 弟兄姐妹们， mari kita bersama-sama di hari ulang tahun ini 在我们堂庆的时刻， sebagai gereja 成为一个教会， melalui 2 ayat firman Tuhan ini. 接着神2节的经文， Kita sungguh-sungguh memahami, mengerti, dan mencoba untuk menjalani akan bagian firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. 我们在生命中真的显出这2件经文所告诉我们的。 Maka tema kita tidak akan menjadi berat. 那么我们今天的主题不成为一个沉重的主题， Maka tema kita tidak akan menjadi sesuatu yang sulit sekali, yang sepertinya nggak bisa kita lakukan. 就是我们的主题不是个非常困难的，好像我们不能够实行出来的， Akan menjadi sesuatu yang bisa kita kerjakan dan lakukan. 能够成为一件事，让我们能够做，能够实行下来。 Kita merubah apa yang mungkin selama ini kita coba dengung-dengungkan. 我们 Kita 在 pertanyakan di mana Tuhan. 我们在一向来，我们就在呼叫说，我们在神啊，你在哪里呢？ Melalui bagian firman Tuhan ini, 接着神这一段的话语， kita sungguh-sungguh mau melakukan apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. 我们就是要实行神所告诉我们的一切。 Maka kita punya tetap rasa percaya kepada Tuhan. 那么我们真正能够相信神， Jangan mau 不要害怕。 punya ketakutan di dalam kehidupan kita. 在我们生命中，我们不要有这个害怕、惊怕感。 Kalau ketakutan seperti itu sempat kita pikirkan, tolak itu dalam nama Yesus. 要是这个惊恐有在我们生命当中，那么靠着主耶稣的名，我们拒绝吧。 Dan ingat kembali pada janji-janji Tuhan. 我们相信神的应许， Ingat kembali pada apa yang Tuhan sampaikan. 我们先想到神所告诉我们的， Dia adalah Tuhan yang Immanuel. 他是以马内利的神， Dia bersama dengan engkau dan saya. 他与你与我同在。 Maka rasa percaya itu akan bertumbuh terus di 那 dalam 时候 hidup kita. 在我们生命中，我们自信就要成长出来。 Dan tentunya pesimistik yang mungkin sempat singgah dalam hidupmu, pelan-pelan akan sirna. 可能我们内心的消极感慢慢的就要消退了。 Bagi kita sebagai gereja, 我们称为教会的，
Saudara, saya ingin kutip ada satu Instastory yang ditulis oleh Bejoli, saudara. 一个 Hamba 被 Tuhan yang 神 kita 神 kenal. 话语在个 Instastory 里面这里写作， Dia katakan, saudara, ada 2 jenis gereja. 他说教会有2类， Gereja yang pertama itu 这 gereja 个教 ABC, 会 saudara. 就是阿贝界的， Gereja yang kedua itu ABCDE. 就是阿贝界的教会， Kalau gereja yang pertama itu ABC, attendance, building, cash. 就是我们教会这个教堂 Gereja yang kedua jenisnya itu ABCD. 阿贝界的， Attendance, building, cash, tapi ada DE-nya, saudara. Apa itu? Discipleship dan evangelism. 就是在第2个教会里面有传福音的教会。 Saudara, kita tahu kalau ABC, 我们知道阿贝界 maka itu hanya terbatas kepada kehadiran, jumlah orang, gedung besar, dan kemudian uang tunai. 就是这个里面只有人数、教会和这个收入。 Kalau gereja yang jenis ini masih kita jalani, 但是我们在设立这个教会的时候， maka pelan-pelan saudara kita akan dibius dan kita tidak akan bisa keluar dari jerat takut itu, saudara. 要受主的教会，那么我们就要麻醉了，那么我们不能够从这个害怕的心态里面走出去。 Sekedar memikirkan bagaimana meningkatkan jumlah, sekedar memikirkan bagaimana membesarkan gedung, sekedar untuk mengingatkan kita untuk bagaimana mencoba untuk pundi-pundi keuangan itu bisa ditambah. 我们想象，我们自己在想说，我们教会的人数增加，我们建筑能够夸大，我们教会的收入能够怎么样得到更多。 Tapi mari kita berubah dari gereja ABC kepada gereja ABCDE. 那么从一个教会的一类的改变成别一类的， Konsentrasi kepada discipleship dan evangelism yang ditopang oleh attendance, oleh building, dan juga oleh cash. 就因着这个教会，我们有传福音的教会，因着我们教会的收入，因着教会人数，我们能够更加夸大我们的教会。 Maka saudara, yang terjadi, 那么发生了什么呢？ kejutan jenis apapun, 发生了什么的突然间的惊恐？ Tuhan akan tolong kita. 上帝必定帮助我们， Tuhan akan mampukan kita 让我们有这个能力， untuk melewati itu semua. 让我们能够度过这一切。 Kalaupun itu terjadi, 要是这些发生， Tuhan tidak izinkan gereja ini hancur oleh karena ketakutan di dalam kekejutan itu. 上帝不要让我们在因着酷然的惊恐，让这个教会酷然破碎了。 Tuhan akan mengcover gerejanya. 上帝要保守这个教会， Tapi tentunya bukan jenis ABC. 是的，不是第一类的教会， ABCDE. 就是第2类的2BCDA 的， Attendance, building, cash, discipleship, dan evangelism. 就是在那个有人数有在传福音、人数金钱上建筑的一个教会里面。 Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menolong kita untuk Senda terus Huai. hidup percaya kepada Tuhan. 见神的话语能够帮助我们，让这个世界一直改变的世界中，我们仍然相信我们的上帝。 Mari kita berdoa. 我们祷告， Bapa di dalam kerajaan surga, 在天上的父神上帝， kami sadar siapa kami 我 Tuhan. 们明白我们是谁， Kami manusia yang lemah, 我们软弱的人类， kami manusia yang terbatas. 我们是有限的人类。 Apa mungkin kami yang terbatas ini bisa menghadapi begitu besarnya perubahan dunia ini? 在这我们有限的人类，我们怎么样能够面对这一直改变的世界呢？ Memang kalau dari ukur-ukuran manusia tidak mungkin. 就是从人类来说，那是不容易的、不可能的事情。 Tapi firman-Mu jelas katakan, 但是话语真正的告诉我们， jangan takut kepada kekejutan yang datang tiba-tiba. 不要害怕那忽然来的惊恐， Karena kami tahu kekejutan itu ketika kami alami dan ketakutan itu kemudian merasuk kami tidak bisa melakukan apa-apa. 我们知道这个惊恐如果来到我们当中的时候，我们不能够做任何的事情， Bahkan itu mungkin bisa membinasakan kami. 可能让我们得到消灭。 Oleh sebab itu Tuhan katakan, jangan sampai ketakutan itu 因此，神说不要让这个害怕 ada dalam diri kami. 有在我们内心中。 Dengan satu alasan, 为一个理由， karena Tuhan 因为神 penguasa alam semesta ini. 掌管这个宇宙， Karena Tuhan 因为神 pemilik kehidupan ini. 拥有我们的生 Karena 命， Tuhan 因为神 yang berotoritas atas dunia ini. 从世界成为了主权， Karena Tuhan 因为神 penguasa segala-galanya. 掌握一切万物， Sumber dari segala-galanya 一切万物的来源， yang akan menolong kami. 要帮助我们， Yang menjadi sandaran hidup kami. 成为生命的依靠， Yang akan meluputkan kami 要让我们远离 dari malapetaka. 这些灾难。
Berkati setiap jemaatmu 主 Tuhan. 啊，赐福每个会友们， Berkati akan gerejamu 赐福你的教会， di usia 36 tahun 在 ini. 这30年周庆的时候， Pimpin kami Tuhan. 带领我们， Naungi kami. 看顾我们， Supaya kami boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. 让我们能按照你旨意而行。 Kami boleh menyikapi apa yang terjadi ini dengan cara pandang Tuhan. 我们用上帝的眼光来看这一切， Untuk kami boleh memperkuat discipleship dan evangelism. 让我们能够我们能够传福音的使命。 Kami tidak takut sekalipun ada kekejutan yang datang. 我们不害怕忽然来的惊恐， Kami tidak gentar 我们不加战惊， karena fokus kami bukan ABC. 因为我们焦点不是在 ABC， Tapi fokus kami kepada discipleship dan juga evangelism yang ditopang oleh kehadiran, oleh gedung, dan juga oleh apa yang sudah Tuhan berkati. 但是我们焦点是神所赐福我们的一切。 Di dalam nama Tuhan Yesus, 靠耶稣基督的名求， kami berdoa. 我们祷告， Amin. 阿门。 Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, tiba saatnya bagi kita untuk boleh membawa ucapan syukur kita ke hadapan Tuhan melalui persembahan. Seperti biasa Bapak Ibu dapat mentransfer ke nomor rekening yang tertera di layar Bapak Ibu dan juga boleh melalui scan QR code seperti yang ada pada layar. Mari dengan ucapan syukur kita mau membawa persembahan kita ke hadapan Tuhan. Kita mau nyatakan, Tuhan aku percaya kepadamu. Dalam situasi seperti apapun, aku percaya Engkau Tuhan ada selalu bagiku. Padanya tempuh hidupku, ku percaya padanya dan memuji Dia. Badai atau cuaca gelap, beratlah langkahku, asal percaya Tuhan, Ia pasti tolong. Ialah sobatku, sobat yang setia, ku bersandar Dia selama-lamanya. Badai atau cuaca gelap, beratlah langkahku, asal percaya Tuhan, Ia pasti tolong. Sukacita, katakan percaya Padanya di jalan sempit, ku percaya padanya, selalu ikut Dia. Meski ku letih dan lesu, susah hatiku, asal percaya Tuhan, Dia besertaku, Dia pemanduku, kawan yang setia, Dia di sisiku, Dia besertaku. Meski ku letih dan lesu, susah hatiku, asal percaya Tuhan, Ia besertaku, Ia pemanduku, kawan yang setia, Dia di sisiku, Dia besertaku. Meski ku letih dan lesu, susah hatiku, asal percaya Tuhan, Ia besertaku, asal percaya Tuhan, Ia besertaku, asal percaya Tuhan, Ia besertaku. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga,
dengan hati yang melimpah, dengan ucapan syukur Tuhan, dengan sukacita kami menghampiri tahta kasih-Mu. Kami bersyukur Tuhan melihat bagaimana pekerjaan tangan Tuhan atas gereja kami. Sehingga saat ini Tuhan gereja kami boleh memasuki usia yang ke-36. Kami mengucap syukur Tuhan, sungguh ya Tuhan. Dan dengan hati yang sukacita kami pun bawa ucapan syukur kami ke hadapan-Mu melalui persembahan. Kiranya Tuhan Engkau yang boleh menerima persembahan kami. Engkau pakai ya Tuhan persembahan kami untuk pekerjaan Tuhan di gereja ini. Sehingga sungguh Tuhan nama-Mu saja yang dimuliakan, nama-Mu saja yang ditinggikan, dan Engkau disenangkan Tuhan melalui pekerjaan-pekerjaan pelayanan-pelayanan di gereja ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur, kami berdoa hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Awal mula dari kerinduan beberapa orang yang memiliki hati untuk melayani Tuhan dan memperlebar pekerjaan tangan Tuhan, semuanya bukanlah perkara mudah. Setelah permulaan telah terlewati, bukan berarti akan mudah jalan yang harus ditempuh. Bagaikan jalanan menaiki gunung, banyak rintangan dan tantangan yang harus dihadapi. Pekerjaan tangan Tuhan harus diemban. Namun nyata dan kuat pertolongannya, setiap doa dan harapan mulai dijawab oleh Tuhan. Pertumbuhan, perkembangan, sedikit demi sedikit terjadi atas seizin Tuhan. Dengan dimulai kegiatan ibadah di Jalan Veteran, hingga memiliki tempat permanen di Jalan Krakatau. Dari momen beribadah di ruko milik seorang jemaat, hingga memiliki bangunan gereja. Syukur atas anugerah Tuhan. Dalam tahun-tahun yang sudah terlewati, di tengah dunia yang berubah, ada Tuhan yang selalu campur tangan dan menyertai umatnya. Tuhan Yesus tidak berubah dulu, sekarang, hingga selama-lamanya. Shalom Jemaat GKI Palembang yang dikasihi oleh Tuhan. Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun ke-36 untuk kita semua. Kita bersyukur Tuhan telah menopang dan memberkati gereja kita sampai dengan saat ini. Sekalipun tahun ini adalah tahun yang sulit. Tetapi, jika kita masih ada sampai saat ini, itu adalah kasih karunia Tuhan. Mari
sebagai anggota tubuh Kristus dan terus bergandeng tangan bersama-sama untuk semakin bertumbuh menjadi gereja yang mulia dan fungsional. Kiranya memasuki usia ke-36 ini, Gereja Kristus Yesus Jemaat Palembang makin menjadi saksi Tuhan tengah dunia. Kiranya berkat dan kasih setia Tuhan Yesus selalu melimpah dan menyertai kehidupan gerejanya dan kita semua. Soli Deo Gloria. Amin. Lord, I trust in you. Sing, Lord, I trust. Lord, I trust in you. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari dengan sukacita kita mau katakan kepada gereja kita yang tercinta, selamat ulang tahun GKY Palembang, gerejaku yang tercinta. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari bertepuk tangan dan sukacita. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu. GKY Palembang, selamat ulang tahun. Katakan selamat ulang tahun gerejaku, selamat ulang tahun GKY Palembang. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu. GKY Palembang, selamat ulang tahun. GKY Palembang, selamat ulang tahun. GKY Palembang, selamat ulang tahun. Mari beri tepuk tangan buat gereja kita yang tercinta. Shalom, salam sejahtera bagi semua jemaat GKY Palembang. Mewakili Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Kristus Yesus, saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-36. Ini tentu peringatan yang khusus di tengah-tengah situasi dan kondisi yang khusus karena pandemi COVID-19 ini. Tetapi biarlah peringatan yang khusus ini tidak mengurangi akan sukacita kita dan syukur kita pada Tuhan. Tuhan yang sudah dengan setia memimpin dan memberkati gerejanya selama 36 tahun. Kesetiaan Tuhan itulah yang menjadi pegangan kita di dalam kita tuh menghadapi situasi dan kondisi apapun. Tema HUT GKY Palembang tahun ini adalah mempercayai Allah di dalam dunia yang berubah. Dunia bisa berubah, keadaan kita bisa berubah. Bahkan gereja pun bisa berubah dalam aspek-aspek tertentu. Tapi kita bersyukur punya Tuhan yang tidak pernah berubah. Tuhan yang tidak berubah dalam kasih-Nya, tidak berubah dalam kuasa-Nya, tidak berubah dalam penyertaan-Nya. Alkitab berkata bahwa Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Maka kita punya keyakinan yang kuat sekali bahwa tidak ada satupun yang akan bisa memisahkan kita gerejanya ini dari kasih Kristus, Sang Kepala Gereja. Biarlah dengan bertambah usia, bertambah iman kepercayaan pada Tuhan yang tidak berubah ini. Biarlah dengan bertambah usia, bertambah kecintaan kepada Tuhan. Kami dari BPMS mengharapkan GKY Palembang bisa sejalan dengan 3 moto yang kami tekankan.
United for God's glory, bersatu untuk kemuliaan Tuhan. Fruitful in every good work, berbuah dalam setiap pekerjaan baik. Dan proud to be GKY family, bangga menjadi bagian dari keluarga besar GKY. Sekali lagi, selamat ulang tahun. Kiranya anugerah dan kasih Tuhan tidak henti-hentinya dilimpahkan bagi gerejanya. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Jemaat GKY Palembang yang saya kasih dalam Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan hari ini kita GKY Palembang bisa bersama-sama beribadah dalam ibadah perayaan HUT daripada gereja kita yang ke-36. Kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang memelihara gerejanya sehingga kita bisa bersama-sama memperingati dan merayakan HUT gereja kita. Perjalanan 36 tahun telah Tuhan sertai dan telah Tuhan berkati sehingga GKY Palembang ada sebagaimana hari ini. Kita terus berdoa biarlah Tuhan pakai gereja kita menjadi gereja yang mulia dan menjadi gereja yang misioner. Mari kita bersama-sama berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan bagi gerejanya selama 36 tahun ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, hati kami sangat terharu mengingat kebaikan Tuhan di dalam perjalanan gerejamu. Dari sejak awal sampai detik ini, sudah 36 tahun perjalanan daripada gerejamu. Kami melihat bagaimana tangan kasih Tuhan yang menyertai, yang memberkati, sehingga gereja Tuhan tempat ini GKY Palembang
bisa memasuki usia ke-36 tahun. Dan perjalanan tahun demi tahun yang telah dilalui, kami tetap melihat bagaimana campur tangan Tuhan yang penuh dengan kasih karunia itu beserta dengan gerejamu. Tuhan, kami menyerahkan gerejamu ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya tahun-tahun ke depan pun Tuhan akan sertai. Engkau yang sudah memulai sesuatu yang baik di dalam dan melalui gerejamu. Kami yakin Tuhan bahwa Engkau akan melanjutkannya. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan gerejamu ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkatilah seluruh jemaat-Mu. Berkati semua rekan-rekan hamba-hamba Tuhan, para majelis, para pengurus yang melayani. Biarlah kami ya Tuhan bersama-sama sungguh boleh menjadi saksi-saksi Tuhan di tengah dunia ini. Untuk menyatakan bahwa Kristus Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan, kami memohon kepadamu, biarlah Tuhan pelihara gerejamu di dalam kesetiaan-Mu yang besar Tuhan. Sehingga GKI Palembang memasuki 36 tahun dan akan berjalan di tahun-tahun yang akan datang, boleh sungguh-sungguh menjadi saksi Tuhan di tengah kota Palembang ini. Terima kasih ya Tuhan untuk kesetiaan Tuhan yang tidak pernah berubah, untuk berkat Tuhan yang berlimpah-limpah bagi gereja Tuhan hingga detik ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, biarlah melalui gerejamu GKI Palembang, nama Tuhan dipermuliakan. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami alaskan doa ucapan syukur ini. Amin. Dengan tetap berdiri, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dengarkanlah ayat pengutusan yang diambil dalam Matius pasal 5 ayat 16 yang berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Mari kita kembalikan segala pujian, hormat, dan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Kita nyanyikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih dari Bapa yang tidak pernah berubah, persekutuan pertolongan dari Roh yang Kudus menyertai saudara sekalian, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kebaktian selesai, saat teduh, silakan duduk, Tuhan berkati.